Okey, baik. So kalau kita lihat penyelidikan dan pembangunan R&D. Apakah tujuan penyelidikan dan pembangunan adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar dan mengekalkan hidupan liar dan habitatnya supaya khazanah alam kita terpelihara. Dan penyelidikan tentang hidupan liar ini telah dibuat seperti mengenal pasti habitat sesuatu hidupan liar, seperti yang dilakukan oleh Perhilitan. Begitu juga mengkaji spesies hidupan liar yang wujud di Malaysia seperti kajian tentang spesies penyu oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Begitu juga penyelidikan tentang mengenal pasti jenis-jenis penyakit yang dihidapi oleh spesies hidupan liar ini. Seperti yang dilakukan oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah terhadap buaya yang sakit di Tuaran Crocodile Farm. Begitu juga mengetahui makanan yang sesuai dengan hidupan liar. Seperti kajian tentang makanan untuk beruang matahari. Dan juga menjalin kerjasama antara agensi kerajaan dengan universiti tempatan seperti Perhilitan dan juga UPM tentang spesies terancam, kaedah pembiakan untuk mengekalkan spesies hidupan liar seperti projek pembiakan dalam kurungan untuk meningkatkan populasi seladang di Jenderak Selatan dan mengkaji kemandirian dan sifat hidupan liar yang dilakukan oleh MTCC untuk tapir. Baik, ini juga kita telah sentuh pada baru-baru ini dan kita nak sambung kepada kemandirian tu apa? Bagus. Baik, kemandirian maknanya dalam bahasa Inggeris dipanggil survival. Survival. Kemandirian maksudnya dalam bahasa Inggeris dipanggil survival. Maknanya mengkaji bagaimana binatang ini cuba untuk meneruskan kehidupan. Maknanya kemandirian. Itu kemandirian, survival. Itu survival. Mengkaji bagaimana binatang-binatang ini survive dalam pelbagai keadaan. Itu dipanggil kemandirian. Ya. Baik. So, kalau kita lihat seterusnya, yang kelima kita nak tengok di sini iaitu penilaian impak alam sekitar ataupun satu penilaian, satu assessment, iaitu Environment Impact Assessment ataupun EIA. Ialah kajian untuk mengenal pasti, meramal, menilai dan memberitahu maklumat tentang kesan alam sekitar akibat daripada suatu projek pembangunan yang dicadangkan dan memperincikan, maknanya detailkan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar sekiranya projek tersebut diluluskan dan diimplementasi. Apa tu cikgu? Dia sebenarnya macam ni. EIA ni sebenarnya dia adalah satu kajian sekiranya kerajaan kata kita nak buat lebuh raya daripada sekarang ni bukan lebuh raya, nak buat landasan kereta api daripada Lembah Kelang sampai ke pantai timur Sabah. Pantai timur Sabah, pantai timur Malaysia iaitu Terengganu dan Kelantan. Nak buat landasan kereta api daripada Lembah Kelang, daripada KL sampai Terengganu sampai ke Kelantan. Jadi bila dia nak buat landasan kereta api itu, dia orang akan buat EIA. Iaitu apakah kajian iaitu apakah kesannya kalau dibuat landasan kereta api ini? Apakah kesan dia terhadap alam sekitar? Ada tak kawasan-kawasan yang akan tercemar? Adakah kawasan-kawasan habitat haiwan liar yang akan terancam? Adakah kawasan-kawasan ini akan menyebabkan tanah runtuh? Adakah projek-projek ini akan menyebabkan kawasan tertentu itu menjadi rosak dan sebagainya? Mesti ada, confirm mesti ada. Mesti ada, setiap projek pastinya ada. Ada kesan terhadap alam sekitar. Namun begitu, kalau nak buat juga, penilaian ini akan bagi tahu apakah step by step untuk
decreasekan, untuk kurangkan impact, untuk kurangkan kesan terhadap alam sekitar. Let's say kalau katakan buat underground pun. Kalau buat underground pun, mungkin akan efek kepada pergerakan tanah. Mungkin juga efek kepada struktur tanah yang ada. Jadi efek mesti ada. Maknanya impact daripada projek confirm ada. But how to reduce it? How to reduce? Jadi EIA ini akan buat kajian dulu. Dan kemudian bagi tahu. Okey, so kalau nak buat boleh, tapi macam ni tak boleh. Kemudian macam ni tak boleh. So kawasan ini tak boleh ganggu, kawasan ini boleh, tapi dengan syarat begini. So, okey, EIA inilah tujuan dia. Supaya okey, membuat kajian tentang impact ataupun kesan terhadap alam sekitar apabila sesuatu projek pembangunan tu dibuat. Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini, iaitu berikut merupakan elemen-elemen yang berkaitan dengan EIA, Environmental Impact Assessment, iaitu objektif EIA untuk meramal, to predict dan menjangkakan kesan akibat daripada projek pembangunan ke atas alam sekitar dan meneliti serta memilih alternatif projek-projek yang terbaik. Maknanya AI ni dia bekerjasama dengan kerajaan, betul. Dia bekerjasama dengan kerajaan dan dia di bawah Jabatan Alam Sekitar. Dia di bawah Jabatan Alam Sekitar. Jadi dia akan mengenal pasti dan memberi langkah-langkah untuk kawalan sesuatu projek pembangunan supaya projek itu tidak memberi impak yang buruk, dan meramal to predict impact apa yang akan berlaku kepada alam sekitar kalau berlaku juga projek ini, dan mengenal pasti kos terhadap alam sekitar dan faedah projek itu kepada masyarakat. Ini objektif EIA. Baik, cikgu nak tanya, menanam pokok-pokok di dalam bangunan boleh mengurangkan suhu ke? Okey, baik, sebenarnya menanam pokok di dalam bangunan sebenarnya tidak efektif. Ada ruang besar. Okey, sebenarnya dia tidak efektif sebab pokok memerlukan cahaya matahari. Okey, jadi kalau dalam bangunan sukar untuk mendapat cahaya matahari. Dan sebenarnya untuk mengurangkan suhu, dia tidak memerlukan pokok. Sebenarnya bangunan dan rumah-rumah kamu kalau kamu nak kurangkan suhu panas di rumah kamu, sebenarnya kamu kena make sure bahawa berlaku aliran udara dalam rumah kamu. So bagaimana nak make kita kata air flow dalam rumah kamu? Kamu kena make sure waktu siang buka tingkap, buka pintu supaya angin lalu dan masuk dan melalui ruang rumah kamu, dan dia akan angin itu akan membawa keluar haba-haba panas di dalam rumah kamu. Itu cara dia. Itu cara yang betul bagaimana untuk mengurangkan suhu di dalam bangunan dan di dalam rumah. Dengan buka tingkap, buka pintu supaya angin boleh lalu dan masuk dan membawa keluar haba-haba di dalam rumah. Itu cara dia. Ya. Itu cara sebenar. Tanam pokok outside akan mengurangkan suhu di luar. Maknanya mengurangkan kepanasan di luar. Dalam rumah sebenarnya tak ada efek pun sebenarnya. Tak ada efek. Ya. Baik, bagus soalan tu. Baik. Kita lihat di sini ya. Perundangan dalam EIA. Seksyen 34A Akta Kualiti Alam Sekeliling menyatakan bahawa ada denda tidak melebihi 100,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali jika gagal mematuhi peraturan. Dah ada undang-undang ni ya. Dan EIA mula dikuatkuasakan di Malaysia pada 1 April 1998. Dan contoh aktiviti, kerja-kerja yang memerlukan assessment ini, yang memerlukan kajian EIA adalah yang pertama, pembalakan dan pertanian yang melebihi keluasan 500 hektar
okey, kena minta kajian EIA. Kenapa tak 1 juta? Okey, 500 hektar pun telah memberi kesan yang buruk. Kalau tidak dikawal ataupun tidak dilakukan penilaian. Jadi sebab itu 500 hektar pun cukup untuk begitu je. Dan kenapa tak 1 juta untuk denda? Okey. Untuk denda sebenarnya 100,000 pun sudah kata apa? Sudah kita kata sebagai amount yang tinggi untuk denda tu ya. Amount yang tinggi. Baik. Pembinaan empangan hidroelektrik yang melebihi keluasan 400 hektar itu memerlukan EIA. Pembinaan resort atau hotel di tepi pantai yang melebihi 80 bilik, okey, kena EIA. Okey, pembinaan infrastruktur seperti pembinaan hospital, lebuh raya, kemudian lapangan terbang, landasan kereta api ataupun bandar baru, kena ada EIA. Untuk apa? Memastikan projek-projek ini tidak memberi kesan yang minimum. Macam okey, EIA termasuk kawasan mancing yang telah ada. Maksudnya macam kalau populasi ikan kat Tasik tu kurang, kena pancing kat tempat lain. Tak adalah. Sebenarnya kawasan mancing tidak. Kawasan memancing tidak. Sebabnya kita tahu bahawa kalau tasik-tasik, okey, tasik-tasik tu okey memang terbuka untuk memancing. So tak ada masalah. Dan kita tidak mengganggu. Kalau aktiviti memancing, dia tidak mengganggu ni tau. Tidak mengganggu habitat binatang tu. Dan tidak mengganggu dia punya kita kata penerusan generasi ikan. Tak, dia tak mengganggu. Yang mengganggu kalau kamu guna jaring ataupun pukat yang besar tu. Habis anak ikan yang kecil-kecil dan sampai bapa ikan, mak ikan yang besar-besar, semua kamu kaut, okey, itu akan memberi kesan. Boleh menyebabkan keputusan. Okey. Habis satu keluarga, ya betul. Baik, cikgu, pertanyaan itu tentang tanam padi dan pokok yang membekalkan sumber padi kita. So, boleh ke ia boleh replace hutan sebabkan pokok-pokok yang kita tanam membekalkan oksigen? Okey, baik. Okey, baik. Bagus soalan ini sebenarnya. Okey, mungkin kamu kata, okey, pertanian pun bagus juga sebab kita tanam pokok. Dan pokok itu akan membekalkan oksigen kepada kita. Baik, itu pemikiran yang betul. Namun begitu, okey, harus diingat bahawa fungsi pokok bukan semata-mata untuk membekalkan oksigen, bukan. Malah pokok sebenarnya akan membekalkan makanan kepada hidupan liar. Satu. Yang kedua, iaitu selain daripada membekalkan oksigen, juga menjadi habitat, tempat tinggal bagi haiwan. Kalau kita tanam padi, okey, kita benarkan tak haiwan untuk tinggal di kawasan padi tanaman kita? Memang tak bagilah. Habislah rosak kita punya tanaman. Betul tak? Dan ini akan menjejaskan populasi hidupan liar. Sebab apa? Kita tak akan benarkan hidupan liar masuk ke dalam kawasan sawah padi kita. Betul, sama kes macam pokok kelapa sawit. Bila kita kata, oh, kita dah tebang hutan, kita gantikan dengan kelapa sawit, oh, still ada oksigen apa? Memang betul. Tetapi, bolehkah harimau, okey, ataupun juga binatang-binatang liar tinggal di dalam kelapa sawit itu? No. Sudah pasti manusia akan meletakkan racun serangga, okey, untuk mengelak daripada gangguan hidupan liar. Jadi, hidupan liar hilang habitat. Nampak tak? Jadi sebab itu pertanian tidak memberi solution, okey, kepada pemeliharaan hidupan liar. Tidak. Dia still ada keburukan. Sebab itu di Malaysia memang kita dah tahu cara paling baik ialah okey, kita kena wujudkan taman negara dan pusat konservasi. Supaya apa? Hidupan liar ini okey terkawal dan ada habitat dia dan dia tidak mengalami kepupusan. Pertanian tidak memberikan satu solution yang betul dan juga baik kepada semua. Okey. Okey, baik. Seterusnya, okey, kita lihat seterusnya iaitu okey, berkaitan dengan kita lihat lagi. Okey, tadi kita lihat tentang kesan EIA. Okey.
objektif EIA, perundangan dalam EIA dan juga contoh aktiviti yang memerlukan EIA. Itu yang keempat. Penilaian yang kelima iaitu penilaian impak alam sekitar. Ini nak memberi kesedaran lah. Dan yang kelima, pendidikan alam sekitar. Apa itu pendidikan alam sekitar? Iaitu pendidikan alam sekitar ialah proses pembelajaran yang melibatkan penyelesaian masalah dan juga keupayaan murid untuk membuat keputusan yang tepat demi masa depan. Khasnya untuk generasi akan datang terhadap keperluan dan pemeliharaan alam sekitar. Maksudnya di sini, kita senang cerita lah, pendidikan alam sekitar ni maksudnya adalah kita kena bagi tahu kepada para pelajar tentang alam sekitar, bagaimana untuk membuat keputusan tentang sesuatu projek, akan memberi kesan kepada alam sekitar atau tidak, dan juga kita ajar tentang bagaimana untuk melindungi hidupan liar yang terancam. Jadi apabila para pelajar ini dewasa dan mungkin para pelajar ini akan menyertai Jabatan Alam Sekitar, perhilitan dan sebagainya, mereka tahu bahawa macam-macam mana pun kita akan cuba untuk melindungi hidupan liar. So dah ada satu set of mind kat situ. Itu dimaksudkan pendidikan alam sekitar. Jadi pendidikan alam sekitar iaitu tentang nilai-nilai murni tentang alam sekitar. Bukan sahaja diajar dalam subjek geografi tetapi turut diselitkan oleh para guru melalui subjek-subjek lain. Jadi kepentingan alam sekitar ini, kepentingan pendidikan alam sekitar ini adalah untuk apa? Murid akan mengutamakan alam sekitar dalam sesuatu tindakan. Contohnya, bila kamu naik kereta, kemudian bapa kamu singgah ke Petronas, kamu pun keluar dengan bapa kamu. Nak pergi mana ni? Nak beli aiskrim. Kamu pun pergi. Beli aiskrim, adik kamu beli makanan dalam plastik semua. So, kemudian bapa kamu, start kereta. Kamu pun makan dalam kereta, makan aiskrim, makan makanan ringan dan sebagainya, snack dan sebagainya. Kemudian, kamu pun, mana nak buang ni? Mana nak buang ni? So, bila kamu nak buang, kamu fikir, nak buang kat luar lah. Tapi kamu terfikir, kalau aku buang keluar, nanti sampah ini akan masuk ke dalam longkang. Bila hari hujan, longkang itu akan membawa sampah-sampah ini, plastik aiskrim ini masuk ke dalam sungai. Dan bila masuk ke dalam sungai, maka sungai akan penuh sampah, akan menyebabkan tersumbat dan inilah punca banjir. Jadi sebelum buang fikir, iyalah, tak boleh ni buang keluar ni, kena simpan dululah dalam kereta. Nanti balik rumah baru buang dalam tong sampah. Nampak tak? Murid akan utamakan alam sekitar dalam sesuatu tindakan. Itu yang kita nak. Yang kedua, murid dapat melibatkan diri secara aktif di lapangan, iaitu aktif dalam dalam aktiviti-aktiviti berkaitan alam sekitar seperti gotong royong membersihkan sekolah, gotong royong untuk apa? Untuk mengutip tin-tin minuman. Jadi murid-murid akan ada kesedaran untuk aktif dalam lapangan itu. Ya betul. Kalau pasang filter pada longkang dalam selalu bersihkan sekali seminggu, boleh ke dapat mengurangkan masalah banjir? Well, insya-Allah boleh dapat. Tetapi kalau untuk bersihkan satu kali seminggu tu, sebenarnya banyak penggunaan tenaga buruh. Tenaga buruh dan juga perlu panggil lori, seminggu sekali kena panggil lori, dan juga kena ada pekerja yang untuk mengutip sampah di filter longkang itu. Jadi perlukan satu peruntukan lagi untuk melakukan semua perkara itu. Unless kalau penduduk kawasan itu willingly untuk membersihkan filter di longkang itu, dan itu lagi bagus. Badan kita tahu bahawa rakyat Malaysia ini kurang dalam bab-bab ni, memang kurang. Atau guna teknologi yang tinggi yang memudahkan kerja. Well, memang ada tapi costly lah. Costly sebenarnya ya. Baik. Kemudian pendidikan alam sekitar
murid akan lebih peka, peka dan prihatin mengenai alam sekitar. Dan murid akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk penyelesaian isu-isu alam sekitar. Mempunyai pengetahuan. Kemudian murid juga bermotivasi ya untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Serta murid akan memahami konsep pembangunan lestari. Apa itu pembangunan lestari? Iaitu pembangunan diwujudkan juga tetapi tanpa menjejaskan alam sekitar. Ini yang kita nak. Kita nak development, kita nak pembangunan, kita nak kemajuan. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak menjejaskan alam sekitar. Ini yang susah. Ini yang susah. Sebabnya apa tahu? Kalau setiap kali kita buat bangunan, kita buat apa sekalipun aktiviti, pasti akan impact kepada alam sekitar. Okay, so kita tak boleh lari daripada itu. But then, how to reduce it? Okay, jadi kalau lagi kurang impact dia, maka itulah dipanggil pembangunan lestari. Nampak tak? Okay, faham ke tak faham ni? Okay. Beria-ia cikgu bercerita tentang hal ini. Korang faham ke tak? Sekarang ada yang nganga ke, yang tertidur ke? Okay. Ali Syafrin faham jadi itulah pendidikan alam sekitar. Okay, itu paling penting untuk pengetahuan kamu semua, right? Pembangunan tanpa menjejaskan alam sekitar. Maknanya apa? Okey. Ya kan kalau nak bina bangunan kena tebang pokok, betul? Kalau nak bina bangunan kena tebang pokok. Tetapi kita nak reducekan dia. Instead of sebelum ini kalau nak bina bangunan kita kena potong banyak pokok, sekarang kita nak kurangkan tebang pokok. Ya, betul. Kurangkan dia. Minimizekan dia. That's what we call pembangunan lestari. Pembangunan tapi tanpa menjejaskan alam sekitar. Nampak macam ni? Nampak macam cikgu kat belakang ni? Duduk di chalet, duduk di resort, tepi pantai, tapi still ada pokok kelapa. Nampak tak? Nampak tak? Dia lestari. Pembangunan resort tetapi tanpa menjejaskan pantai dan juga pokok-pokok yang ada. Itu dipanggil pembangunan lestari. Boleh faham Okey. Lala cikgu melayang sebab sakit hati. Ya je Ain. Cikgu melayang sebab sakitkan hati tu. Tak ada. Tak ada. Baik. Okey, itu yang ke-5 pendidikan alam sekitar. ke-5 ke? Ke-6 lah, ke-6. Okey, pendidikan alam sekitar. Okey, yang ke-7. Okey, iaitu yang ke-7 pewartaan hutan simpan. Baik. Sebelum kita tengok yang ini, cikgu nak mentionkan bahawa apa itu wartaan. Pewartaan. Baik, pewartaan ini, Alhamdulillah. Excuse me. Baik, pewartaan ini bermaksud perisytiharan. Jadi perisytiharan. Pewartaan hutan simpan maknanya perisytiharan hutan simpan. Dan kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil gazette. Maknanya dia gazetkan, diisytiharkan, diwartakan kawasan hutan simpan. So, hutan simpan ini merupakan kawasan hutan yang diwartakan. Ya, hutan simpan mesti besarlah. Diwartakan, diisytiharkan untuk tujuan perhutanan dan ditadbir oleh Jabatan Perhutanan Negeri. So, pokok di kawasan ini, ingat pokok di kawasan hutan ini tidak boleh ditebang. Nampak tak? Tidak boleh ditebang kerana dilindungi oleh undang-undang di bawah Akta Perhutanan Negara. Nampak tak? So, kalau kawasan hutan tu diisytiharkan hutan simpan, maka sebatang pokok pun tak boleh ditebang. Jadi
Antara hutan-hutan simpan kekal yang ada di Malaysia adalah seperti hutan simpan kekal UKM Selangor, hutan simpan Sungai Menyala di Negeri Sembilan, dan juga hutan simpan Bukit Nenas di Kuala Lumpur. Ini hutan simpan Bukit Nenas ni dekat bawah menara KL ataupun KL Tower. Dekat Bukit Nenas tu. Memang ada hutan kat situ ya. Memang ada hutan dekat bawah KL Tower tu. Menara KL tu. Cuma kamu tak boleh keluarkan walau sebatang pokok pun di situ kerana itu adalah kawasan hutan simpan. Inilah dia. Okey, iaitu usaha-usaha untuk melindungi ada kawasan-kawasan habitat. Protection site, betul. Betul tu. Okey. Baik. Jadi itulah dia berkaitan dengan tu. Maka kita telah pun tamat berkaitan bab yang bab yang ke-5 ini. Okey. Merdeka. Baik, secara kesimpulannya, apa yang kita belajar daripada bab 5 ini adalah jenis-jenis hidupan liar yang ada di Malaysia, hidupan yang terancam. Seperti helang merah, enggang, tapir, harimau Malaya, beruang matahari, badak Sumatera, gajah pigmi, orang utan, dugong, penyu, monyet Belanda. Ini hidupan liar di Malaysia yang perlu dilindungi. Ada satu lagi hidupan liar yang tak perlu dilindungi. Ada. Iaitu apa? Buaya darat. Tu buaya darat hidupan liar yang tak perlu dilindungi. Okey. Jadi, so buaya darat tak perlu dilindungi ya. Baik. Lawak je. Just joke, joking ya. Baik. Kepentingan hidupan liar di Malaysia. Apakah kepentingan hidupan liar di Malaysia? Adalah tentang keseimbangan ekosistem. Kemudian untuk ekopelancongan, iaitu pelancongan untuk menikmati alam sekitar. Dan juga untuk pendidikan. Dan apakah kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar? Seperti pembalakan, pengkuarian, pembinaan empangan akan mengancam hidupan liar. Pertanian akan mengancam hidupan liar. Pengangkutan dan perhubungan, of course, mesti mengancam hidupan liar. Jadi, bagaimana usaha untuk pelihara dan pulihara? Iaitu dengan undang-undang. Kemudian dengan kempen kesedaran. Dengan pusat konservasi dan taman negara. Kemudian melakukan penyelidikan dan pembangunan. Kemudian kita telah lihat penilaian impak alam sekitar sebelum memulakan any project. Perlu ada EIA dan pendidikan alam sekitar serta pewartaan hutan simpan. So inilah kita kata sebagai subtopik yang ada dalam bab yang ke-5, iaitu hidupan liar di Malaysia. Okey. Baik. So ada soalan nak tanya tak? Berkaitan dengan sebarang perkara berkaitan geografi, berkaitan hidupan liar dan sebagainya. Ada soalan nak tanya? Ya. Kalau ada soalan boleh. Haiwan liar kena hafal macam mana? Baik. Macam cikgu cakap, okey. Cikgu nak tanya kamu ya, kalau katakan kamu nak ingat cikgu, hidupan liar ni banyak cikgu, macam mana nak hafal ni? Apa semua kan? Sebenarnya mudah je sebenarnya. Okey, cara untuk kamu ingat yang ini ya, hidupan liar ini adalah iaitu caranya begini. Mana lebih mudah nak ingat? Ingat perkataan ke ingat gambar? Mana lebih mudah ingat? Ingat perkataan ke ingat gambar? Cuba bagi tahu cikgu. Bagi tahu cikgu, mana lebih senang? Iaitu lebih mudah untuk ingat gambar berbanding perkataan. Jadi, untuk mengingati nama-nama haiwan liar yang terancam itu seperti tadi, kamu kena selalu tengok gambar binatang-binatang ni. Iaitu seperti yang itu, helang merah.
Kemudian bawah ni tapir. Kan. Kemudian harimau Malaya. Kemudian tengok rupa beruang matahari. Dan juga kamu tengok penyu. Okey. Dan juga dugong. Okey, dugong. Muka ingat, nama tak ingat nanti. Muka kena ingat lah. Muka ingat nanti, ingat nama juga. Ingat nama juga nanti. Patut enggang. Lepas tu badak Sumatera, monyet Belanda dan juga orang utan. Tengok gambar. Monyet Belanda tu rupa dengan hidung macam tu kan. Itu monyet Belanda. Okey. Kemudian gajah pygmy. Belanda tahu ke monyet Belanda? Okey. Baik. Sebenarnya, sebenarnya Belanda ni pun dia tak tahu dia Belanda sebenarnya. Istilah Belanda ni, istilah negara Belanda ni sebenarnya adalah negara yang merujuk kepada Netherlands ataupun Holland. Dan istilah perkataan Belanda itu digunakan oleh siapa? Oleh Indonesia. Indonesia yang memanggil negara itu sebagai negara Belanda. Itu sebenarnya dah start dah sejarah. Nak buat macam mana? Cikgu geografi kau ni, cikgu sejarah kau. Okey. Kenapa tak monyet British? Kenapa tak monyet Portugis? Bagus. Setiap kali pergi KL mesti nampak bangunan PNB. Okey, cantik. Kenapa? Baik. Ada soalan. Kenapa tak monyet British? Kenapa tak monyet Portugis? Ini kembali kepada sejarah. Dalam banyak-banyak penjajah yang paling dibenci, yang paling meluat, yang paling menyampah kau, yang paling dia menyampah, orang Melayu menyampah ialah Belanda. Sebab Belanda ni dia nampak baik, kadang-kadang boleh bantu, tapi kadang-kadang bila dia ambil barang dia tak nak pulang. Katanya pinjam tapi tak nak pulang. So perangai tu macam perangai nyampah aku dengan Belanda ni. Jadi orang Melayu ni bila dia menyampah dengan Belanda ni, maka benda-benda yang dia tak suka dia akan namakan Belanda. Seperti tu monyet Belanda, durian Belanda. Kemudian juga durian Belanda, kemudian paku Belanda. Ingat dia bukan benci, dia menyampah. Berbeza sebab itu still Johor boleh membuat hubungan dengan Belanda untuk menyerang Portugis. Sebab dia menyampah aja dengan perangai itu. Tapi dia tak adalah sampai benci dan memusuhi. Tak. Dia tak benci dan memusuhi, tidak. Tapi dia menyampah. Aku ni. Nasib baik aku nak fikir aku nak berkawan dengan dia pasal nak serang Portugis je. Kalau tidak, aku pun menyampah lah nak berkawan dengan dia orang ni. Macam tu. Nampak tak? Macam tu. Jadi, benda-benda yang dia menyampah ni diletakkanlah nama. Tak ada. Belanda pun tak sedar yang dia tu nama dia Belanda. Dia pun tak sedar nama dia Belanda. Untuk pengetahuan kamu, contoh macam Jepun. Kita panggil negara tu Jepun. Dunia panggil negara tu Japan. Diorang sendiri tak panggil dia Japan. Diorang panggil negara dia Nippon. Diorang panggil negara dia Nippon. Nampak tak? Kita panggil dia Jepun. Nippon lah. Nihon lah cikgu. Yalah, tapi ejaan dia Nippon kan. Tapi kita panggil dia Jepun. Orang putih panggil dia ataupun British panggil dia Japan. Nampak? Perbezaan sebutan itu. Jadi Belanda pun tak kisah kalau Holland, Netherlands pun tak kisah kalau orang panggil dia Belanda. Dia pun tak tahu. Dia kata lantak kau lah. Kan? Kan? Kita kalau datang orang British, kita panggil dia orang putih. Kan? Orang putih. Dia pun tak faham orang putih. Dia pun tak faham. Tapi bila kita sebut apa tu, dia kalau tanya apa itu orang putih? Oh, white people. Oh ya. We are white people. Macam tu je. Nampak tak? So, ingat gambar. Seperti gajah pygmy, harimau Malaya, kemudian juga seperti tapir dan juga tenggiling, penyu.
kemudian juga monyet Belanda, okay, beruang madu, beruang matahari. Itulah dia antara cara-cara bagaimana untuk ingat, iaitu ingat gambar. Macam mula-mula korang lah kan. Mula-mula dulu korang masuk kelas cikgu, korang ingat tak nama cikgu? Mula-mula korang ingat muka je. Ni muka ni tapi tak ingat nama dia. Kan. Mula-mula lah. Sekarang ni kalau tak ingat tu memang kelakar lah kan. Kan. Mula-mula memang korang, kau belajar sejarah dengan siapa? Ada cikgu tu, dia pakai tanjak tu. Apa nama dia? Aku lupa lah. Tapi aku ingat muka dia. Itu biasa lah tu. Kan. Okay. Cikgu faham tu. Korang pergi sekolah, ada cikgu, alah, aku lupa nama dia. Alah, dia macam tu. Dan ini pun, benda ni berlaku dengan kehidupan kita. Macam mana cikgu tahu? Cikgu tahu lah korang. Sebab